DAP memberi amaran kepada orang bukan Melayu bahawasanya ada gelombang hijau sedang melanda Malaysia. Orang bukan Melayu di dalam bahaya. Oleh kerana sekira Perikatan Nasional ataupun PAS dan Bersatu memerintah, maka rumah ibadat bukan Islam akan dirobohkan, akan dimusnahkan. Maksud gelombang hijau tu ialah Islam. Dan DAP samakan gelombang hijau ni dengan barbarian dari Mongolia atau Mongol hordes. Mungkin orang DAP ni tak berapa tahu sejarah ataupun dia orang tak menonton series Urtugul. Siapa yang tengok series Urtugul tu, mereka tahulah Mongolia ni atau Mongols musuh Islam. Mereka memerangi Islam. Dan orang Turki atau Turkmen telah melawan dan mengalahkan the Mongols ataupun orang Mongolia. Akhirnya orang Mongolia tu menjadi orang Islam. Mereka memelukkan Islam. That is history. So orang Mongolia ni bukan Islam. Samakan PAS ataupun bersatu dengan barbarian Mongolia tu sudah salah dari segi historical fact. Yang sebenarnya tidak ada gelombang hijau. Gelombang hijau ni idea dia datang dari DAP. DAP yang mulakan cerita gelombang hijau ni. Sebab mereka nak takutkan orang bukan bukan Melayu atau bukan Islam. Kalau mereka kata gelombang biru, iaitu color Perikatan Nasional, jadi taklah orang takut gelombang biru ni. Dia orang dah biasa, Barisan Nasional pun biru juga dulu. So this is Islamophobia ataupun scare tactics. Dia orang main ni fear factor. Jadi fear factor ni membuat orang bukan Melayu di dalam adopt siege mentality. Siege mentality ni fobia yang kita ni sedang diserang atau kita ni terancam, kita ni duduk di dalam keadaan bahaya. That is siege mentality. Macam budak-budak kecil ni, bila dia keluar maghrib, dia keluar main, kata jangan keluar masa malam ni, maghrib ni, sebab ada hantu kat luar. So mereka takut gelap lah. They get scared of the dark. Sebab orang tua tu selalu menakutkan budak-budak yang bila gelap tu ada hantu. So jangan keluar rumah masa maghrib atau lepas maghrib. So this siege mentality dipupuk selepas beberapa tahun. DAP ni mengutuk PAS, mengutuk Islam dan memberi warning, amaran kepada orang bukan Melayu yang Islam ni bahaya kepada orang bukan Islam. Tapi orang yang tak pernah, orang bukan Melayu lah yang tak pernah pergi ke Terengganu, ke Kelantan, persepsi dia Terengganu, Kelantan ni macam Afghanistan. Tapi that is actually very far from reality. Actually, Terengganu, Kelantan ni tak ada masalah. Dan dia orang duk sebut Mei 13, 13 Mei duk bangkit benda tu. Actually, Mei 13 ni di bandar-bandar di mana ramai orang bukan Melayu. Kuala Lumpur, Perak, Selangor, Penang, even Johor dan sebagainya. Bukan saja 13 Mei, dalam 100 tahun lah boleh dikatakan. Banyak tercetusnya pergaduhan di antara kaum. Bukan saja Mei 13 tu, banyak. Actually, there's many Mei 13s in 100 years. Yang berlaku di antara Melayu, Cina, India dan sebagainya. Masa zaman British pun dulu banyak. Masa sebelum Perang Dunia Kedua.
Sebelum pemerintahan Jepun pun dah ada dah 13 Mei tu, walaupun tak panggil 13 Mei. Tapi di East Coast, Terengganu, Kelantan, even Pahang, tak berlaku semua ni. Di kawasan di mana Melayu majoriti, tak berlaku all this pergaduhan di antara kaum dan macam-macam. Never happen. It only happen in the areas di mana population Cina ni tinggi. Chinese and Indian population. Kedah misalnya, Penang, banyak kali dah berlaku ni pergaduhan di antara kaum, even pergaduhan di antara orang Islam dan orang Hindu. But it never happens in Terengganu, Kelantan, Pahang. Tak pernah. Dalam 100 tahun lah. Kita ambil semenjak tahun 1909. Kalau 1909 tu, lebih dari 100 tahun. Semenjak Terengganu, Kelantan dan juga of course Kedah menjadi part of the unfederated Malay states. Never happen. Pergaduhan kaum never happen. So diorang ni duduk tembak kosong aja. Yang berlaku di Penang, di Kedah, di Selangor, Kuala Lumpur, di Negeri Sembilan pun biasa berlaku. Puak-puak bukan Melayu tu mengamuk dan dia orang bunuh the royal family, Negeri Sembilan punya royal family ni was massacred. So adalah berlaku dalam sejarah, but dia tidak berlaku di kawasan majoriti Melayu. This one kita kena faham sejarah. There has never been any racial problems in Malay majority states. Only in states where the non-Malay population is high. So, jangan kita terpedaya dengan amaran atau warning dari DAP yang sekira PAS memerintah ataupun Perikatan Nasional memerintah, ini akan tercetusnya gelombang hijau dan orang bukan Islam, orang bukan Melayu akan di dalam bahaya. That's nonsense. That's Islamophobia. And there is no racial problems or tension between races in Malay majority states. Ini sejarah. Ini bukan propaganda. So the problem is, dia orang takut. Dia takut yang sudah berlaku atau tercetus gelombang rakyat. It's actually a people's wave. Ini boleh disamakan macam kata ni, this Arab Spring. Arab Spring tu tak kena mengena dengan bangsa, tak kena mengena dengan agama. Dia bagi orang Yahudi, orang Kristian, orang Islam bersatu menentang kerajaan yang mereka anggap sebagai zalim atau kerajaan gagal, fail state. Bila kerajaan gagal, menyebabkan rakyat ni menghadapi masalah kewangan, macam-macam masalah, rasuah pun tinggi, salah guna kuasa teruk, maka rakyat bangun menjatuhkan kerajaan. Arab Spring bukan gelombang hijau. It's got nothing to do with barbarians from Mongolia. Tidak. Ini rakyat membangun kerana kerajaan gagal. Kerajaan tidak menjalankan tugas. Misalnya, kalaulah Perdana Menteri atau Presiden mereka ke Kulu Kileh, turun naik, merata ceruk negara, duduk berceramah aja. Pergi sini cakap, pergi situ cakap. Tak buat kerja. Tak duduk pejabat. Ini istilah kalau kira barat lah, orang putih kata, is like Emperor Nero fiddling while Rome burns. Emperor Nero fiddling while Rome burns maknanya pemimpin buat kerja lain, tak kisah negara ni hancur. Tapi dia tak kisah. Dia lantak aja beri maknanya. So sekarang Anwar Ibrahim dilihat juga sebagai Emperor Nero. Emperor Nero ni actually is the mad Emperor of Rome. Emperor gila. Nero lah. Itu pergi belajar sejarah. Who is Emperor Nero and apa sebab dia ni terjadi masyhur. Dia masyhur sebab dia gila. Orang gila ni become very famous.
So the problem is bila pemimpin atau pemerintah tak mentadbir negara, tak menjaga kepentingan rakyat, cakap banyak. Cakap aja, tapi semua cakap ngarut, satu pun tak betul. Bohong siang sampai malam, buka mata hingga tutup mata, membohong aja kerja dia. Jadi rakyat pun bosan. So rakyat bangun dan dia menjatuhkan pemerintah atau pemimpin, dan itu dipanggil gelombang rakyat, Arab Spring, ataupun apa saja kita nak panggil. Nothing to do with Islam, tak ada kena-mengena dengan agama benda ni. It's all about kesusahan rakyat, dan rakyat ni nak perubahan. Mula-mula rakyat ingat betul lah reformasi 25 tahun dulu. 25 tahun dulu tercetus reformasi, macam-macam deklarasi. Deklarasi inilah, deklarasi itulah, sumpah keramat sinilah, sumpah keramat situlah. Akhirnya, bila memerintah, semua yang cakap tak jadi. Semua yang janji tak buat. So it's all hot air, empty talk. Dan rakyat sudah sedar sekarang ni, TikTok ni aktif. Kalau pergi banyak TikTok ni duduk bahas, duduk debate, duduk bercerita, duduk buat analisis tentang keadaan dalam negara. Dan boleh dikatakan according to the jury of the people, this government is failed. Kerajaan gagal. And this kerajaan, kalau kita benar berterusan, rosak. Sebab setahun kita benar negara kita rosak, 5 tahun baru boleh nak baiki semula. Itu pun kalau keadaan ekonomi dunia ni membenarkan. Kalau ekonomi dunia ni meleset ataupun recession teruk, 5 tahun pun tak boleh. Akan mengambil masa 8 tahun, 10 tahun untuk nak baiki balik ekonomi yang rosak. So this is the problem now. Rakyat susah, tetapi kerajaan ni tidak memerintah, tidak mentadbir. Kerajaan ni kerajaan talk cock. Cakap aja, bla 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 bla. Bla bla everywhere. Tapi apa tindakan? Apa dia punya result? Nothing. Dan Anwar ni, dia medicine seller, kita kata snake oil merchant. Snake oil merchant ni istilah kita bagi kepada orang yang banyak cakap, banyak tembak, tapi semua kosong. All bullshit. Ini the problem. Anwar is a snake oil merchant. Ataupun yang orang Melayu kata pakar jual ubat. Pakar jual ubat tu, itulah dia bagi tahu you, ini ubat ni. Semua, one medicine cure all. Dengan satu botol ubat ni, semua maknanya, kalau mati pucuk pun dia boleh hidup balik. Kalau cancer tu akan tu. Kalau kencing manis pun boleh cure. So, kalau sakit jantung pun semua hilang. Everything go. Satu ubat saja kita boleh. Everything under the sun. COVID pun tak dapat. So this is Anwar punya taktik. Talk. And at the end, nothing happen. Rakyat dah mula nampak. So dia tak perlu lama. 8 bulan, 9 bulan, cukup dah. Kita boleh tengok. Adakah Anwar ni betul the wonder boy? Supposedly the wonder boy yang akan mengubah Malaysia ni menjadi the greatest country on earth? Ataupun Anwar ni menghancurkan negara dan menyebabkan rakyat susah. So keputusan rakyat is under the present government, Pakatan Harapan dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, we are finished. Hancur Malaysia. So mereka nak tendang pakatan atau barisan keluar dari 6 negeri. Because sekira mereka beri mandate kepada pakatan dan barisan untuk memerintah 6 negeri, kerajaan akan jadi lebih bongkak, lebih takabur. They become so much more arrogant. Dan untuk nak ajar sikit kerajaan ni, jangan perdaya rakyat, jangan ambil mudah rakyat. Don't take the rakyat for granted. The rakyat will act. If you don't act, kena bagi dia orang kalah di 6 negeri. Sebagai satu warning, tak apalah 6 negeri itu tidak semestinya kerajaan pusat tu bertukar.
kerajaan pusat masih kerajaan sama. Tapi ia akan menjadi kerajaan pusat, federal government, yang takut dengan rakyat. Sebab 6 negeri ni rakyat dah ajar dah mereka. Don't talk cock, don't talk too much. We teach you a lesson in the 6 PRN. So that ini warning kepada awak. Kalau awak tak berubah sikit, kalau awak tidak berkhidmat untuk rakyat, kalau awak tidak prihatin tentang masalah rakyat, apa yang berlaku di 6 negeri boleh berlaku di PRU 16. Iaitu, you will be wiped out. So, start working. Jangan main basikal lah, ceramah sini, ceramah situ. Buat macam Malaysia ni bapa engkau punya.